Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بخير آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم يا رسول الله وما داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البخي أو كما قال رواه Imam Al-Hakim. Yang saya hormati Tuan Imam Jawatan Kuasa Surau, para asatizah, tuan-tuan guru dan sahabat-sahabat rakan media kita yang jauh perjalanan mereka. Dan mungkin mereka lah mungkin orang yang memperoleh pahala yang paling banyak, datangnya tanpa kepentingan, tak ada jemputan tapi terus datang untuk apa? Memberikan manfaat kepada rakan-rakan yang lain yang mungkin tak boleh mai surau, tak boleh mai masjid. Dan mudah-mudahan semua hadirin hadirat muslim muslimat pun memperoleh yang disebutkan oleh Nabi SAW, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Barang siapa yang dia berusaha untuk mendapatkan ibadah fil harji, ma mana hal harji? Ketika Allah mendatangkan ujian yang banyak, ketika Allah mendatangkan banyaknya perkara yang mendatangkan kesusahan. Semalam hujan lebat, susah dah nak bangun, susah. Saya jaga dah pukul 4 tadi, lelak balik pukul 4.30. 4.30 lelak, abang dia telefon pula baru bangun. Maka kepayahan kepada manusia ini takkan pernah habis. Sampai bila? Sehingga kan disebut ad-dunya darul bala wal imtihan. Dunia ni adalah medan yang Allah datangkan kepada manusia, itu pakejnya satu benda yang disebut dengan ujian. Maka setiap ujian yang dihadapi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala seperti mana kita tengok kemarin 2-3 hari lepas bila keluarnya result SPM. Ujian, maka apa dia punya timbalnya adalah dapatnya result. Ada orang yang dapat A, ada orang yang tak dapat A. Maka sama dengan kehidupan kita, dengan ujian yang kita tempuh inilah, semua manusia nanti akan mendapat result masing-masing. Apabila manusia gagal di dunia, maka kita ada peluang lagi banyak kali. Dulu UPSR, lepas tu PMR, SPM, gagal SPM, buat pula STPM untuk nak masuk IPTA, tak lepas juga. Apply lah pakai kod mana pun, gagal tak boleh juga pakai kabel. Macam-macam cara. Tetapi Allah sebut di dalam Al-Quran, apabila matinya manusia, baik atau buruk pada ujian fil harji yang dia hadapi tadi,
Maka saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala maka tak ada peluang dah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kita mengaku bahawa depan Allah kita dah nampak, kita dah dengar dengan telinga kita. Farji'na, kita mohon kepada Allah, ya Allah kembalikan kami ke atas dunia. Kami nak balik ke atas dunia ya Allah, sebab kami dah yakin dah ketika tu. Maka tidak akan ada peluang yang kedua, yang ketiga, yang keempat seperti mana kita di dunia. Hari ni kalau anak-anak kita gagal SPM sekalipun belum tentu dia gagal dalam dunia. Sebab tu bila anak dapat A ke, dapat B ke, dapat C ke, dapat D ke, dapat E ke, gagal sekalipun peluk dia. Sebab belum tentu dia gagal untuk menjadi seorang anak walaupun dia gagal dari segi pendidikan ataupun akademik. Ada seorang makcik lama lah dia datang jumpa. Dia cerita, dia kata, Ustaz, baru saya faham kenapa, apa maksud hikmah, dia kata. Baru dia tahu apa makna hikmah. Hikmah ni benda yang tersembunyi pada pandangan manusia. Bila kita tanya kenapa, dia kata, Ustaz, anak dia 5 orang. 4 yang awal tu, nombor 1, 2, 3, 4 memanglah tak, alhamdulillah Allah bagi ni depa ni dari segi pendidikan, akhlak ni cukup baik. Dari segi akademik bermula daripada UPSR sampai SPM straight A. Tak pernah jatuh langsung. 1 A pun tak pernah jumpa lah. Setiap tahun saya seronok pergi ke sekolah. Akan dapat pengiktirafan yang baik kepada mereka. Anugerah cemerlang memang tak pernah miss. Sampai pihak sekolah ni tahu dah. Kalau cemerlang itu mestilah anak si fulanah binti si fulanah. Dia seronok, dia kata Ustaz. Tetapi pada anak yang bongsu, Allah memberikan sedikit ujian yang berbeza. Berlawanan dengan kakak dengan abang dia. Ngaji ni tak boleh langsung. Bukan dekat kismis dengan tong-tong kismis dah bagi makan. Tak boleh juga. Tak jadi ke dia. Usaha ni macam-macam usaha dah. Jumpa tok guru minum air. Minta tok guru jampi. Buatlah macam segala bentuk ikhtiar tu dia usaha dah. Sedangkan dia kata, Ustaz, mulut ni kadang-kadang jahat juga. Dia kata, aku ni tersilap ambil anak orang ke apa waktu kat hospital dulu ni. Lain terus daripada kakak dengan abang. Dia sentiasa membandingkan anak dia dengan kakak-kakak dengan abang yang lain. Dia kata, mu ni apa tak jadi macam abang dengan kakakmu. Kalau dulu abang dengan kakak membuatkan dia bangga pergi sekolah, tapi yang bongsu ni dia kena pergi sekolah juga dengan masalah-masalah disiplin. Kalau dulu nombor 1 sedia, bila kata yang hak lah ni betul juga, hak lah memang dapat nombor lah sedia. Bagi kertas kosong, dia hantar balik kertas kosong kat cikgu dia. Dia kata, mulut ni duk menyumpah sedia, minta jadi macam kakak dengan abang, kakak dengan abang. Dia kata, alhamdulillah Allah tak makbulkan doa dia, dia kata. Hari ni dia kata kakak dengan abang ni, alhamdulillah semua berjaya elok. Dan mereka pun bukanlah anak yang derhaka, baik. Setiap tahun balik sekali 2 kali. Kakak yang sulung pengarah hospital. Yang abang nombor 2 di luar negara, arkitek. Yang ketiga, businessman. Yang keempat adalah satu pangkat yang agak besar juga dalam kerajaan. Dan mereka bukan anak dahaka, dia orang bagus. Cuma dia orang jarang ada kat rumah, dia kata Ustaz. Setahun dapatlah 2-3 kali mereka balik. Dan dia kata yang terakhir, anak yang bongsu itulah yang dulunya dia rasa bodoh. Itulah yang anak yang banyak masalah, yang tak pernah dapat elok dalam peperiksaan. Tapi yang bongsu itulah dia kata, Ustaz, hari ni sakit, demam, pakai, berak, kencing saya dia jaga. Memang hakikat dia tak ada pekerjaan. Duduk di kampung ni buat kerja kampung je. Usahakan dusun dan sebagainya. Tetapi dia kata, Ustaz, setiap pagi dialah yang hantar roti canai kat saya, Ustaz. Setiap malam kalau saya teringin nak makan apa-apa, kalau saya nak pergi surau, saya nak pergi masjid, dialah yang akan tolong hantar, Ustaz. Maka barulah dia kata faham. Kalau Allah memakbulkan doa yang diharapkan, yang nombor 5 ni pun berjaya,
maka mungkin hari ini dia akan duduk sorang-sorang di rumah. Sebab itu percaturan Allah itu berbeza dengan kehendak manusia. Terkadang kita menginginkan satu perkara, Allah memberikan yang sebaliknya. Ada orang yang dia lepas kahwin dia nak anak sungguh-sungguh, tapi Allah delaykan dia daripada dapat anak. Usaha ni macam-macam, bukan tongkat li, tongkat motor pun makan dah, macam-macam bentuk benda usaha. Tapi Allah nak extend juga. Di Masjid Padang Temusu, dengan tadi ada seorang pakcik dengan makcik ni sampai dah monopos, tak dapat anak. Menangis-nangis main cerita. Dia kata, Ustaz, dah 40 tahun lebih kami berkahwin, belum dapat zuriat. Dan dia kata sekarang ni memang dah tak dah, bukan dah putus asa, kata bukanlah ni, tapi dah tak ni lah, tak apalah. Dia kata mungkin Allah susun kami macam ni. Tapi bila pengakhiran tu dia kata apa? Alhamdulillah Ustaz, walaupun tak peroleh zuriat, tapi kami setiap tahun suami isteri dapat menunaikan umrah dan beberapa kali dah menunaikan haji. Yang mungkin ibadah itu orang lain payah nak buat, tetapi Allah mengizinkan setiap tahun mereka boleh menjadi duyufur rahman, tetamu Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu dalam kehidupan kita ni, apa yang kita nak cari? Apa yang kita berhajat dan nak cari, satu benda namanya taqwa. Tu je. Ujian yang berbeza-beza, background kehidupan yang berbeza-beza, nama pun tak sama, keturunan pun mungkin yang berbeza-beza, tetapi satu benda yang sama, kita nak kepada objektif yang sama, mendapatkan ketakwaan Allah Subhanahu di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan insya-Allah. Maka pagi ini kita mengambil ada 3 pesanan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apakah yang dimaksudkan dengan takwa? Kita dengar lama dah tuan-tuan. Orang duk cerita takwa ni lama dah. Kemarin mayang Jumaat, khatib kita wajib berpesan dalam rukun khutbah. Kalau dia tak pesan bab takwa, maka khutbah kita tu tidak sah. Kalau ada orang yang dalam tu menyedari keadaan tersebut, wajib dia kena tolong tegur ataupun dia kena tolong ganti untuk khutbah. Maka Imam Al-Ghazali meletakkan ada 3 perkara yang menjadi dasar dan ataupun asas kepada takwa, yang semua manusia nak, walaupun datang dengan ujian yang berbeza-beza, kejayaan yang berbeza-beza. Hakikat pada bab kematian kita nak kepada benda yang sama, ketika mana wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu, berpisahnya kita dengan dunia, berpisahnya kita dengan jasad ini, kita mengharapkan pada bekalan inilah untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan hak ni je. Maka Imam Al-Ghazali menyebut ada 3 perkara yang kena ada kepada seorang manusia. Sebelum kita mati, kena usahakan mendapatkan takwa ini pada 3 asas ini. Yang pertama disebutkan dalam kitab Ihya, asas untuk mendapatkan takwa ini, kita melakukan semua titah dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa jua perkara yang diperintahkan oleh Allah, sama ada melalui Al-Quran ataupun melalui sabdaan baginda Nabi SAW yang merupakan utusan Allah kepada umat kita ni lah, semua ni umat akhir zaman, maka wajib ke atas kita untuk menuruti. Allah perintahkan semayang, maka semayang kita. Allah perintahkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan, maka berpuasa dalam bulan Ramadan. Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, maka keluarkan zakat. Maka apabila manusia itu menuruti apa yang Allah perintahkan, maka pasti ada kejayaan dalam hidup dia. Tetapi manusia yang memilih untuk berlawan, maka tunggulah azab yang pedih yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Kita tengok orang yang meninggalkan semayang, disebut dalam kitab Jam'ul Fawaid. Ketika Nabi balik daripada Isra' wal Mi'raj, orang yang meninggalkan salat, Nabi nampak mereka adalah golongan yang paling ramai diazab. Di mahsyar kelak, di neraka nanti ni,
manusia yang paling ramai diazab adalah manusia yang meninggalkan solat. Dan data statistik hari ini, Lembaga Zakat Selangor pernah buat satu kajian berkaitan golongan-golongan asnaf yang solat. Mengejutkan data tersebut, sehingga kan orang yang tidak solat daripada data yang penerima bantuan ini mencecah hampir lebih daripada 80%. Di Lembaga Zakat Selangor keluarkan. Dan saya cuba tanya dengan tim zakat Kedah, dengan zakat-zakat kawan-kawan yang kerja di Jubat Zakat. Dia kata, Ustaz, sama ya Ustaz. Minggu lepas, Zakat Pulau Pinang, Alhamdulillah, dia buat satu program. Dia invite usahawan-usahawan yang terlibat dalam perniagaan IKS industri kecil sederhana ni, untuk mereka berikan geran bantuan. So zakat dia ada sedikit peruntukan, beberapa persen daripada kutipan. Maka mereka bagi kepada golongan usahawan ni. Tapi dia orang buat khusus 14 hari. Kali pertama tu saya dengar khusus 14 hari. Jadi di antara syarat-syarat yang ditekan oleh pejabat zakat ni bagus tuan, adalah berkaitan praktikal solat. Wajib kena semua peserta ni kena jaga solat mereka. Kalau tak jaga sembahyang, disqualify daripada mendapat geran bantuan tadi. Bagus je lah. Bila ditanya kenapa, kebetulan yang urus untuk bahagian solat tu adalah tim saya sendiri. Bila ditanya, dia berkata, betul Ustaz, memang kebanyakan daripada asnaf, mereka ni tak jaga solat. Semayang waktu mana Zuhur, Asar dia tinggal, Maghrib lagi tak sempat, Isyak pula, sebab apa? Sibuk nak mencari rezeki kononnya. Dan kalau tuan-tuan tengok juga data yang dikeluarkan, di antaranya Lembaga Zakat mengeluarkan data berkaitan golongan orang-orang yang bankrupt ataupun muflis. Sebahagian besarnya adalah golongan orang-orang yang culas dalam mengeluarkan zakat. Dia kedekut dengan Allah 25%, Allah tak ambil 25%, Allah ambil lebih daripada nilai tersebut. Biasanya berganda-ganda. Beratus persen termasuk dengan keberkatan dalam kehidupan. Hati-hati. Aku jangan buat lebih kurang buat zakat. Tolonglah saya pesan yang hadir pada pagi ini. Kalau ada anak-anak kita yang meniaga, adik-beradik kita yang meniaga, jumpa dia, pesan dekat dia. Bukan pesan tanda kita baik, pesan sebab kita nak sama-sama jadi baik. Tanyalah sepatah, muka keluar zakat tak lagi? Kena tanya juga. Jangan duduk diam je. Buat zakat ni, ya Allah Rabbi. Demi Allah, saya tengok ramai kawan-kawan yang mengalami kerugian ataupun bankrupt ni sebab zakat ya tuan-tuan. Tak banyak pun zakat. Kalau tuan-tuan buat jualan 1 juta, 25,000 je. 25,000 tu tuan-tuan berkira untuk keluarkan. Jangan tuan-tuan nampak pada angka. Dia tu, Ustaz, banyak 25,000 Ustaz boleh buat keluar MyV sebiji tu, King of the Road tu. Dengan sebab kita merasakan sayang pada sedikit nisbah yang kecil, maka dia akan merosakkan pada jumlah yang besar. Air ni, dia banyak ni. Kita ambil teh cicak seketul je kita letak, dia dah rosak dah sifat air. Dia akan jadi air mutanajis daripada air sifat asal mutlak tadi. Sama dengan duit ringgit kita. Rezeki yang Allah bagi kepada kita, sebahagian besarnya adalah halal, tetapi saat kita mencabut sedikit saja, berlawan dengan ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita, maka yang 97.5% pun akan menjadi rosak, hanya disebabkan dengan pada 2.5% yang kita nafikan. Sebab tu anak-anak muda yang dirahmati Allah, kalau kita sedang dalam dunia pekerjaan, usahakan untuk kita mendapatkan gaji per kapita tahunan yang cukup untuk mengeluarkan haul nisab. Haul dan nisab untuk mengeluarkan zakat, usahakan bagi cukup. Kiraan dia berapa? 85 gram emas kali dengan nilai harga semasa. Kalau kata mungkin 250. Tak tahulah, kena tanya Haji Sofi lah. Haji Sofi itu pakar.
Berapa nilai semasa? Kalau di Kedah dikeluarkan nisab yang baru, tak silap saya dalam 21,000 ataupun 20,500 untuk per kapita tahunan kita. Maka berapa grade gaji yang perlu kita dapatkan? Sekurang-kurangnya RM1,700 sebulan untuk melayakkan kita mengeluarkan zakat. Habis dia kata, macam mana ustaz? Saya punya pendapatan 1,500. Maka usahakan dapat lagi 200. Agar boleh buat keluar juga zakat. Kalau 20,000 setahun, zakat yang kita kena keluarkan cuma berapa? RM250 lebih kurang. RM500. Itu je. RM500 bersamaan berapa? Kalau kita bahagikan dengan setahun, baru sehari dalam RM2. Dalam berapa ringgit? RM20. Buat keluarlah RM50 sebulan, dah lebih dah zakat kita. Buat potongan siap-siap mah. Buat potongan tu. Pergi kat pejabat zakat, maklumkan agar buat potongan gaji. Sebab kalau nak buat keluar seketul 500 tu, kita rasa besar. Baik beli sporim, dia kata. Kan, baik beli barang mah yang cak-cak ayam sikit tu kan, dia boleh beli harga murah-murah yang ada, ke mah-mah yang reject ke atau sebagainya. Maka sebab tu buat potongan. Dalam mazhab Syafi'i, tidak disunatkan untuk kita buat bayaran zakat setiap bulan. Tetapi mengambil daripada iktibar daripada ta'liq pada mazhab yang lain, sebab kita tahu diri kita macam mana. Sebab tu kalau usahawan mai tanya, dia kata, ustaz, boleh tak kami buat keluar zakat setiap bulan? Dalam mazhab Syafi'i kita bersiap tak disunatkan, tetapi kalau kita sedar diri kita di tara mana, kalau dapat duit yang banyak membuatkan kita susah nak buat keluar, maka buat keluarlah setiap bulan. Kita dah boleh buat corakan dah. Setiap industri perniagaan dia ada trend dia sendiri. Dia ada trend dia sendiri. Ada perniagaan yang peak season dia adalah bulan Ramadan. Seperti perniagaan apa? Perniagaan kuih raya, baju raya, tirai rumah tu dia. Maka biasanya peak dia adalah waktu sebelum raya. Selepas raya, biasanya perniagaan industri baju, kuih raya apa semua ni, dia akan berlaku penurunan yang drastik. Ada bisnes yang dia sepanjang masa dia just nice. Contohnya pada barangan runcit. Sebelum raya biasanya dia akan peak sekejap, orang akan buat penyimpanan. Selepas raya pun orang tetap kena membeli. Sebab apa? Dia kena makan. Maka kita dah boleh baca dah trend satu-satu bisnes tu tara mana, maka kita dah boleh buat prediction berapa sale. Kalau kita masih menggunakan cara marketing yang sama, menggunakan cara sale yang sama, maka biasanya resultnya lebih kurang sama. Sebab tu ada orang kata apa? Apabila kita mengharapkan result yang luar biasa dengan cara marketing yang sama, maka tu orang panggil orang gila. Marketing dia sama ya, tak pernah ubah apa, tiba-tiba dia mengharapkan harap-harap bulan depan boleh dapatlah jadi jutawan. Oh, pening kita. Maka sebab tu ingat, yang pertama, lakukan apa yang Allah perintahkan. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Buat semua yang Allah suruh, yang Allah perintahkan, kerana itulah dalil yang akan kita bawa bertemu dengan Allah kelak. Itu adalah asas pertama untuk seorang manusia mendapatkan taqwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang dinamakan dengan taqwa itu takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna kepada takut ni, kita beringat nak buat satu-satu benda. Kita nak tinggal semayang, kita ingat teruknya orang yang kena azab sebab tinggal semayang ni. Pecah kepala disebut dalam kitab Jamu'ul Fawaid. Bila pecah kepala tuan-tuan ni, hancur lebu kepala ni, ada semula. Kesakitan yang pertama tak sempat lagi nak tanggung, Allah hadirkan kesakitan yang kedua. Atas dunia ni, ingat, sakit yang kita hadap, dia ada peak dia, dia ada limit dia. Apa limit pada kesakitan di dunia? Mati. Habis mati, maka habis. Sebab tu kita tengok, kalau tuan-tuan pernah jumpa kemalangan maut,
Ada di YouTube dulu mereka pernah update bila lori tanker yang bawa minyak meletup dekat Pelas, Lebuh Raya Utara Selatan. Bila tanker tu meletup, terbakar, driver dia sekali terbakar. Dia keluar daripada kenderaan dia tu berlari. Badan tengah terbakar ni. Dan orang tak boleh nak buat apa-apa sebab tanker tu dah terbakar. Dia takut dia buat letupan susulan yang kedua dan ketiga. Orang tak berani ke dekat. Nak pergi dekat tak boleh. So kawan ni badan duk terbakar, duk berlari minta tolong ni. Orang duk ambil video lah. Nak tolong pun merisikokan dia. Dan tidak dianjurkanlah dalam keadaan itu. Dia minta tolong. Nampak tangan duk ronta-ronta tu dalam beberapa saat. Rebah dia. Badan terbakar lagi. Bila rebah tadi tak bunyi dah. Badan pun tak bergerak, suara pun tak keluar. Dalam beberapa minit, badan masih terbakar. Patutnya makin sakit lah kan. Tapi tak dah. Sebab ketika tu jasad dan roh dah terpisah dah. Maka sakit pada dunia dah terputus. Maka habislah kesakitan ni. Kita tengok kadang-kadang ada Tok Wan kita, pak saudara kita sakit macam-macam ni. 2 hari yang lepas ada satu kes kanak-kanak yang kita uruskan berumur 12 tahun meninggal dengan sebab kanser di Sungai Petani. Muda lagi. Kita tengok waktu hidup dia kesian, dekat dia menanggung macam-macam kesakitan. Tapi alhamdulillah bila Allah cabut kesakitan itu, tuan-tuan, tengok jenazah dia tu tak nampak macam sakit dah. Dengan rupa yang sangat bersih, budak-budak muda. Budak-budak baru 12 tahun, baru lepas UPSR. Budak kecil je. Dah tak sakit dia dah atas dunia ni. Sebab apa? Limit pada kesakitan dunia hanya pada kematian. Putus itu habisnya. Tu ada orang kata, Ustaz, mandikan jenazah kita kena lembut. Ya, kita lembut tu di antara adab kita untuk dengan si mati. Pak Nabi SAW minta agar kita buat bagi elok tadi. Tapi di akhirat berbeza. Sebab di akhirat kematian tu tak ada. Disebut dalam kitab Bahrul Mazi, apabila nanti Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kiamat, dengar bagi elok. Tiupan sangkakala yang pertama ketika berlaku, maka Allah perintahkan malaikat Israfil buat tiupan sangkakala yang pertama. Maka Allah datangkan kiamat. Tugasnya apa? Kullu man 'alaiha fan. Untuk mendatangkan kebinasaan kepada alam. Bukan bumi, alam. Mak Saleh ni mereka pandai. Dia buat cerdik terlebih. Dia buat alat-alat untuk manusia keluar daripada bumi. Sebab tuan-tuan kalau buka dalam Theory of Big Bang yang ditulis oleh orientalis barat, mereka mengakui bahawasanya dunia ini akan binasa. Dunia. Bumi lah. Mengikut daripada teori Big Bang, akan berlakunya pertembungan di antara bintang. Ada bintang yang besar yang cukup untuk membinasakan bumi. Dia orang dah buat kiraan dah. Tepat atau tak tepat, wallahu a'lam. Maka dengan teknologi yang ada, mereka keluar mulalah. Brand Lawson, Elon Musk, ni dah tak tahuan punca nak buat apa, mereka buat jet-jet yang boleh untuk keluar daripada bumi. Maksudnya dia kata apa? Kalau bumi nak meletup, dia cabut lari dulu. Sedangkan dia terlupa yang dimaksudkan dengan kullu man 'alaiha fan itu adalah kebinasaan yang penuh dan mutlak kepada alam. Maksudnya, duduklah di mana pun ruangan keluar daripada bumi sekalipun, binasa juga alam ni. Matahari itu akan meletup. Dan planet-planet lain juga akan binasa. Tak ada satu pun yang akan boleh untuk bertahan. Mu duduklah dalam Dragon Ball punya kapsul pun, sadaqallahul azim juga. Buatlah macam mana pun, Allah dah janjikan dah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya saja yang kekal adalah kemuliaan dan kebesaran Allah. Sehingga kan disebut dalam kitab Bahrul Mazi, termasuk dalam kebinasaan itu adalah para malaikat pun binasa.
Siapa lagi yang binasa? Termasuk al-maut ataupun kematian. Maut itu adalah makhluk yang mematikan makhluk yang lain, dia pun akan mati. Maka ketika mana yang kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka barulah berlaku tiupan sangkakala yang kedua, Allah membangunkan sekalian makhluk. Untuk mana? Daripada alam barzah menuju ke alam mahsyar. Maka bermula daripada alam itulah tidak akan ada lagi kematian kepada manusia. Tak ada dah. Maka sebab tu kalau kita tengok dalam riwayat hadis, manusia yang kena azab akan diazab. Sakit daripada tanggungan itu tak habis lagi, menanggung kepada sakitan yang seterusnya. Sebab tu ingat, letakkan dalam apa pun perbuatan, rasa takut itu adalah iman kita dengan Allah. Bahaya kalau dia kata, ustaz saya ni tak takut apa-apa, Allah nak buat mai apa, buat mai. Oh jangan tuan-tuan, rosak iman tu. Ramai kan ni yang jenis debel gitu. Jenis buat gong gitu. Orang tegak dia, awak tak semayang. Dia kata, saya tak semayang apa, bukan Allah boleh buat apa. Oish. Macam baru ni satu statement daripada seorang artis kan. Dia kata, saya memang tak pakai tudung, saya seksi macam ni, tapi berapa kali dah Allah jemput saya pergi buat umrah haji. Uish. Dia kata, saya dah ulang alik pergi umrah macam tu je. Dia kata, kalau betul Allah tak suka saya, Allah buat main lah balak. Ui, awak dah kata macam tu. Dia terlupa Abu Jahal, Abu Lahab beranak mati pun dekat Mekah. Kemuliaan tu bukan disebabkan kamu selalu pergi. Kemuliaan terletak pada manusia adalah pada taatnya kita dengan Allah. Uwais Al-Qarni, seumur hidupnya diriwayatkan hanya sekali je dia pernah bawa mak dia pergi buat umrah dan haji. Tetapi bila mana Allah memberi kemuliaan kepada dia, taat dia kepada Allah, taat kepada mak dia, sehingga kan Nabi sebut dalam hadis, seorang manusia yang doanya tidak akan tertolak di sisi Allah adalah Uwais Al-Qarni. Waktu kita tengok takutlah ni statement. Oi, boleh dia buat keluar statement gitu. Dia kata dia buat walaupun dia dah aurat, maksudnya benda yang Allah tak suka tu dia buat. Dia kata Allah jemput dia pergi. Dia kata hang duk cakap banyak, berapa kali Allah jemput? La ilaha illallah. Hati-hati tuan-tuan, kadang-kadang dengan sebab Allah tak datangkan teguran yang kepada manusia itu bimbang-bimbang jadi istidraj. Semakin jauh kita dengan Allah. Sebab statement kita tengok hari ni orang, oh jangan. Tak jatuh kalau sembang. Sebab tu letakkan rasa takut kepada Allah. Sebab hari ni kita tengok manusia disebut dalam hadis yang lain. Nabi kata apa? La takhum sa'hatta yafidhal mal wa tazharal fitan. Akhir zaman itu manusia ini akan mula didatangkan dengan fitnah yang dalam bentuk yang macam-macam. Yafidhal mal, didatangkan bentuk ujian harta benda. Mendapatkan harta benda dengan jalan-jalan yang salah. Kita tengok hari ni ramai mana usahawan-usahawan Malaysia, artis-artis Melayu Islam kita yang mempromosikan forex trading, okta tu kan. Saya 15 minit je, saya buat bancuh sambil buat ayat kopi, saya buat trade. Untung sehari sekian-sekian. Tuan-tuan, 15 minit hang duk pulun atas dunia, hang tak tahu nak kena tibai tu berapa puluh tahun dalam berapa ribu tahun di akhirat kelak tu. Forex ni terang-terang orang duk habaq kata haram, yang duk gagah duk buat juga. Kenapa? Sedangkan dia kalau dia boleh main forex, dia boleh main semua instrumen kewangan yang lain insya-Allah. Sebab chart yang sama, catalyst yang sama, news yang sama, uptrend, downtrend, benda yang sama, breakout, volume, semua benda yang sama. Cuma memang untuk forex mudah untuk buat duit. Mudah juga nak kena tibai nanti. Sebab dia transaksi yang melibatkan pembelian mata wang. Simple je. You boleh predik mata wang mana yang kuat, mata wang mana yang lemah. Senang je. Update dari segi demand. US kenapa kita tengok? Dari segi problem ni tak pernah habis di US. Bergaduh dengan orang merata. Tapi kenapa mata wang dia kukuh sekarang? Sebab dia memiliki pemilikan yang paling besar dan demand yang paling tinggi. Maka dia boleh buat harga US dollar itu duduk pada
Paling mengukuh sekali. Tapi negara-negara lain, maka lepas tu dalam Islam mengharamkan jual beli dalam duit ringgit. Tak boleh. Duit ringgit ni ataupun nilai itu hanya pada alat pembelian sahaja. Tapi bila kata kenapa bank jadi harus, sebab bank nak ikat duit. Kalau bank tak beli, maka akan berlaku depreciation ataupun susut nilai yang teruk dan inflation. Tuan-tuan ingat nak minggu lepas dah dikeluarkan berkaitan inflasi dalam tempoh 40 tahun, inilah inflasi paling teruk yang sedang berlaku. Bila inflasi berlaku, apa berlaku tuan? Harga barang akan naik, nilai duit akan jadi rendah. Dan bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia menghadapi masalah ni. Sebab tu tuan-tuan tengok shortage dari segi food security. Bila Ukraine dan Rusia, kita duk rasa macam mereka perang, kita tak kesan. Tak tuan-tuan, banyak kesan yang sedang dirasai sekarang. Ukraine adalah pembekal di antara yang terbesar gandum di dunia. Bila berperang, mereka tak boleh keluarkan gandum. Mereka hanya fokus kepada makanan rakyat mereka. India pun mengeluarkan statement yang sama. Argentina mengeluarkan statement yang sama agar mereka tidak membekalkan secara ekspor ataupun mengeluarkan hasil negara mereka disebabkan shortage dalam negara mereka. Di Malaysia, berapa kali dah shortage dari segi apa? Ayam, dedak, apa lagi, soya, gandum. Dan itulah di antara tanda yang Allah datangkan, tanda kiamat itulah. Sebab tu nilai duit akan kembali berpindah kepada emas. Sebab transisi yang paling betul mengikut daripada aturan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, emas. Sebab tu industri emas ni yang dia memang industri emas, dia tak naik seperti mana saham. Dia tak naik macam kripto, dia tak naik macam digital asset yang lain. Tetapi dia paling selamat. Nak tahu betul ke tak, tuan-tuan tengok. Bila berlakunya peperangan, berlakunya macam sekarang stock market duduk pada kadar yang paling teruk. Stock market, kripto, semua duduk paling teruk. Maka tuan-tuan, orang akan mula mencari emas. Dia panggil alternatif. Dia akan liquidkan duit untuk duduk pada instrumen pelaburan yang dia rasa paling selamat. Walaupun tidaklah menguntungkan 100% dalam masa setahun, tetapi cukup untuk duduk pada instrumen yang paling selamat. Ramai kawan-kawan yang dia liquidkan duit di digital asset, di Bitcoin apa semua, dia pergi masuk ke emas. Bila tanya sebab apa, dia pun sedang. Tak perlu jadi pakai ekonomi pun, dia sedang. Cuma hati-hatilah, janganlah so kata nak pergi masuk ni, dia belasah ya semua jenis emas. Emas pun banyak juga yang orang nak buat scam. Nak buat package pelik-pelik kan. Maka hati-hatilah dalam tu. Cari pada orang-orang yang pakar dalam industri. Dan hari ini dalam bab penipuan mendapatkan harta benda, hilang rasa takut kepada Allah, termasuk dalam soal agama. Ni hati-hati, nak datang dah musim korban. Bukan nak kata semua salah, tapi ada sebahagian dipanggil sisi gelap dalam dunia korban ini. Ramai orang ambil kesempatan. Saya terkejut bila saya tengok ada iklan yang masih boleh kata RM200 satu bahagian. Pengalaman, saya pernah ke Kemboja, saya pernah ke negara-negara Afrika. Tuan-tuan, kita tak jumpa harga lembu yang bawah daripada 1,000. Terus terang. Kalau di Kemboja, harga daging dia, daging mentah biasa ni sama macam harga kita. Dari segi duit ringgitnya, nilai dia tu dengan duit dia dengan duit kita, kalau kita RM40 sekilo, harga dia pun lebih kurang RM40. Jadi bila ada kita tengok iklan yang buat kutipan 200, bukan nak abang salah, bukan kata tipu Nas, cuma saya tak dari segi logiknya tak dapat. Sebab kalau you kutip 200 sebulan, 200, pernah jumpa tak yang package 200, 250 ni? Kalau betul valid, alhamdulillah. Tapi dengan berdasarkan pengalaman, saya baru balik daripada Kemboja pun, last adalah pada tahun 2020. Saya tanya Ustaz Asma Harun, baru pi 2 minggu yang lepas. Sebab mereka ada kandang di sana, dia kata, Ustaz, mahal lembu. Dia tak tahu macam mana orang boleh buat harga yang murah sangat. Kalau kutip 400 tu pun dah gayak dah. Kalau 400 ataupun 500 kali dengan 7 bersamaan 2,500.
3,500. 3,500 untuk 7 bahagian, okey insya-Allah. Sebab memang ada lembu yang macam tu, cuma mungkin sepikul ataupun 60 kilo daging. Lepas. Tapi kalau kutik 200, saya pernah tengok ada package RM200. Kita tak boleh nak mikir. Dia pakai lembu ke pakai ayam tau. Sebab kalau 200 kali dengan 7 baru bersamaan dengan 1,400. Mana boleh dapat lembu harga 1,400? Jujur dan betul terang tak jumpa. Kalau di Afrika sekalipun daging dia mahal sebab dia pun makan daging. Ada yang valid, yang saya kenal beberapa yang memang Yayasan Amal Malaysia, yang ni yang saya kenal, dia orang collect dengan 350-400 ringgit dan memang mereka buat. Dan mereka abang kata lembu yang kami guna taklah besar sangat tapi cukup untuk bagi orang makan. Yang tu tak apa. Tapi kebanyakan yang duk ambil kesempatan ni, tolong hati-hati. Saya pesan ni ayah-ayah, sebab tu ingat pegang satu benda. Saya bukan nak promote, saya tak jual package korban. Sebab nak urus korban ni benda yang susah. Tahun lepas, secara peribadi saya sembelih dekat 40-50 ekor peribadi. Yang lain semua saya minta kawan-kawan, saya ajak kawan-kawan dan tim-tim staf madat sini yang boleh buat untuk sembelih dan lapah. Saya sembelih, lepas tu lapah kita panggil orang lain sebab mereka lagi pakar. Kalau saya lapah jadi lambat. Sebab itu bukan pekerjaan hakiki kita. Sembelih tak ada masalah. Kita urus tahun lepas dalam 80 ekor. 80 ekor pun tuan-tuan, 3 ke 4 hari tu tak buat benda lain dah. Hak tu je, lembek. Lepas tu dia pun kata, Ustaz, macam tahun ni, dia pun duk minta. Saya tak ambil banyak dah, saya kata cukup lah. Kalau 80 ekor, itu pun tak larat dah tuan-tuan. Macam mana nak urus sampai beribu ekor? You duduk negara orang, you tak kenal siapa ni. Sebab tu ada sindiket di luar negara yang dia akan ambil, dia akan approach dengan NGO, dia akan request untuk buat hantar lembu dekat dia. Satu NGO bagi 50, 5 NGO dia dapat 250. Dia di kandang cuma ada 50 ekor. So apa dia buat adalah rotation. Dia sembelih gambar lembu seekor dan dia akan menggunakan 5 cardboard yang berbeza. 5 sudut shooting yang berbeza. Yang dia ambil ke depan, yang dia ambil ke tepi, yang dia ambil ke belakang. Bukan semua saya ulang, tapi sebahagian besarnya dia akan buat macam tu. Sebahagian daripada orang yang buat korban, maka dia terlibat dengan benda-benda yang sebegini. Kadang bukan dia tipu, dia kena tipu dengan pihak yang lain. Mana nak dan terus teranglah kata, kecuali you ada pengurusan yang betul-betul hebat dan kemas, insya-Allah you boleh urus sampai 1,000 ekor, 2,000 ekor. Sebab ibadah korban ni dia terhad. Dia hanya ada pada tempoh yaumut tasyrik tu sahaja. Sebelum dan selepas tak boleh nak buat. Berbeza dengan akikah. Sepanjang tahun dia boleh buat, hari raya pun boleh buat. Tak ada hari daripada 360 hari tu, setiap hari dibolehkan. Korban tak boleh. Dia ada waktu-waktu dan tempoh yang dibenarkan dan ada waktu yang tidak sah dah untuk korban kita. Maka sebab tu kena ambil peringatan. Dia mudah ginilah, kita ambil. Tuan-tuan nak buat korban, yang paling baik apa? Yang paling afdal, yang pertama, tuan-tuan tengok lembu korban ataupun binatang korban sendiri. Yang kedua, yang paling baik, tuan-tuan tolong uruskan binatang korban kita. Yang ketiga, tuan-tuan yang tolong hantar, pergi buat edaran daging-daging korban itu kepada golongan orang yang memerlukan. Baik, pada 3 benda ni, apa yang boleh ada adalah tuan-tuan buat di tempat yang tuan-tuan ada. Simple. Kalau tuan-tuan duduk di kawasan losong, cari buat korban di kawasan losong yang tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan boleh urus, tuan-tuan boleh hantar. Maka akan terpelihara sifat penipuan. Sedikit-sedikit yang berleluasa ni. Dia susah apa? Contohnya dia dapat 1,000 ekor. Dia buat collection contohnya RM750. So apa yang dia buat? Dia dapat sekitar 751 bahagian, 7 bahagian dia dapat RM5,250. Kemudian dia cari kawasan-kawasan yang buat harga lembu yang murah. Contohnya dapat harga RM3,000. Dapatlah lembu-lembu keke yang saiznya kecil, yang cukup syarat. Dia cukup syarat. Dia jadi model bisnes perniagaan pula. Dapat RM3,000, dia upah RM200,
maka sekitar RM3,250 adalah untuk kos upah menguruskan korban. Memang betul, valid. Alhamdulillah, dia tak tipu yang tu, ada. Tapi dia dapat collection tadi apa? RM5,250. Maka dia dah untung di atas projek korban itu adalah RM2,000 bersih. Korban tetap sah, dia ambil lembu yang kecil, cukup syarat, cukup umur untuk dia buat korban, cuma dia upah orang. Biasanya dia upah orang. Yang ni demi Allah, saya sendiri saya berjumpa dengan penternak-penternak ni. Tahun ni saya belajar untuk buat lembu sendiri. Bukan saya tak jual, demi Allah saya tak jual. Saya belajar untuk feedlot sendiri, adalah dalam 100 ekor. Dia pun duk cerita, dia kata, Ustaz, ada jenis-jenis orang dia minta kami syarat lembu paling kecil dan cukup syarat. So dapatlah lembu 3,000, ada lembu yang 3,000 lebih sikit. Tapi dia pun collect harga 7,800 Ustaz. Dia kata apa hukum? Saya kata saya nak jawab pun saya tak pandai, saya bukan malih fatwa, bukan mufti. Cuma masing-masing padan-padan lah. Kalau you nak buat untung kat situ pun 100-200 ekor sudah lah, janganlah sampai 2,000. Dia kata kalau lembu tu harga 3,200, upah kami 50 atau 100 untuk pengurusan, kami tak untung dah Ustaz. Sebab kami untung, kalau lembu tu kami jual harga dalam 200-300 yang untung atas lembu. Sebab 3,000 nak untung apa? Tapi dia kata, mereka untung banyak Ustaz. Macam mana Ustaz? Kalau kata 1,000 ekor, untung satu kepala 2,000, 2 juta. 2,000 kali dengan 1,000. Sebab tu macam mana nak elak benda-benda ni? Senang je. Tuan-tuan buat di kawasan, tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan boleh urus, tuan-tuan boleh edar. Simple. Dan memang korban pun dianjurkan kita buat di tempat kita mencari rezeki kat mana. Buatlah. Dalam mazhab Syafi'i, sunat korban. Dalam mazhab Hanafi, wajib bagi yang berkemampuan. Makna berkemampuan ni apa? You ada lebihan duit ringgit sikit. Kalau you boleh beli sport rim kereta, boleh beli iPhone baru, boleh beli benda-benda keperluan yang mahal, maka wajib ketika tu dalam mazhab Hanafi buat korban. Sebab tu kita tengok banyak orang Pakistan, orang Bangla ni, mereka korban ni dia pakai semangat setiap tahun. Sebab mereka banyak dengan mazhab Hanafi. Lepas tu sedikit nak cari duit ni tuan-tuan. Tuan-tuan saya tengok sekali. Tuan-tuan buka kat Google tu. Tuan-tuan buka je tak cari. Sekarang siapa yang ada telefon tekan tengok. Harga korban murah. Cuba tengok. Macam-macam jenis iklan tu ada. Yang kadang-kadang harga. Bukan saya kata semua tak tipu nah. Cuma kita tuan-tuan search tengok harga pasaran lembu ataupun kambing di negara tersebut. Harga korban, try tengok. Korban murah. Ada keluar kadang-kadang, ya Allah Rabbi. Kita tengok harga sampai 200-300 ringgit, maka ni hati-hati. Ada orang duk pulung buat akikah korban di Mekah, tuan-tuan, di Mekah di tuan, bukan tak banyak orang susah, tapi dah sikit sangat dah. Carilah di Malaysia, di Sabah, Sarawak, tuan-tuan kontak dengan siapa? PU Azihal, jenis orang-orang yang memang kita tahu di masjid ni, surau ni pun dia selalu datang. Kita kenal dia. Saya terlepas bagi 3 ekor kat dia, 2-3 ekor. Ya Allah Rabbi, dia update sedia. Kalau boleh lembu tu bersin pun dia nak habaq kat kita. Carilah orang-orang macam ni yang kita tahu dia orang ni ikhlas duk bantu orang, hantar kat depa. Kalau mungkin di surau kita dah banyak sangat, di masjid kita pun dah banyak sangat, takut jadi pembaziran kan. Cari, buat collection, kita hantar. Saya demi Allah, 4 tahun dah kita buat ni, saya rasa dah 3 tahun betul-betul rugi lah kami buat. Bukan rugi apa, sebab tahun lepas kami collect 700. Lembu kami beli 5,200. Sekok lembu dah kena subsidi 300 dah. Upah 100 untuk pengurusan lapah, sembelih kita sendiri, lapah dan juga potong. Bila banyak ekor tak sempat tu nak potong-potong, nak tak sempat, jadi terpaksa upah orang pula. So sekok lembu kita absorb RM400. So 100 ekor bersamaan sekitar RM30,000. Habis itu je. Tapi tak apalah, alhamdulillah kita collect kawan-kawan, saya panggil sahabat-sahabat yang lain kata yang ada duit lebih, jomlah kita seorang 1,000 dapat 30 orang, kita adalah untuk cover kos kelebihan tadi. Sebab tu jangan cari lembu yang kurang daripada harga, cari yang lebih sikit, tak apa kita tumpang. Sebab tu lembu semua 100 kilo daging ke atas, tak apa, biar lebih sikit. Kita sembelih pun seronok tengok. Kira belakang ni bahagian dia tu tak ada yang kosong, semua penuh. Daging batang pinang lah apa, harimau menangis lah apa semua kan, jadi penuh. Sebab apa? Cukup.
Lepas tu tahun depan kalau boleh tuan-tuan cari awal lembu. Lembu tuan-tuan, tip nak beli lembu bila? Beli pada bulan 12 ataupun bulan 11. Auto murah. Ni habis raya haji, pihak surau dah boleh dah. Maklumkan kepada siapa yang nak buat korban tahun depan, yang ada duit bagi dulu, kita buat lok siap-siap lembu. Tak payahlah belah kat sini, tuan-tuan carilah kandang-kandang yang ada, transit. Bayar upah kat dia untuk jaga. Tuan-tuan, beza lembu pada bulan 11, 12 hingga bulan 1, dia 1,000. Lebih kurang. Sebab kalau tuan-tuan beli pada bulan 12, dia tak kira umur lagi. Tuan-tuan beli je bulan 1, dia dah kira umur. Ini tip lah, saya pun baru belajar, tak pandai juga. Saya pun baru dalam 100 ekor, tak banyak lagi. Ada orang yang jauh lebih banyak dah. Saya pun baru tahu, dia kata ustaz, sebab saya tersilap waktu beli lewat sikit. Ni saya cerita benar saya salah ni. Tapi okeylah, saya masih dapat harga 3,000 lebih. Dan sekarang, kemarin, 4 hari yang lepas, saya pergi tengok. Lembu tu alhamdulillah, semua daging 100 kilo ke atas. Daging sebab kita ambil syarat lembu tu saya nak rangka yang besar waktu bulan 2 itu, bulan 1 itu. Tapi saya salah je sebab saya beli pada bulan 1. Dia kata ustaz, bila beli bulan 1, automatik dia akan jual dengan harga tahun. Tapi kalau beli bulan 12, bulan 1 dia tak jual harga tahun, dia kira harga berat ataupun harga lansam. Oh, baru saya tahu. So saya dapat dengan harga 3,000, 3,300. Kalau beli bulan 12, bulan 1 dapat dia kata 2,500 dah, 2,200 pun ada. Sebab kenapa ambil yang dalam negara? Sebab 2 tahun yang lepas kalau tuan-tuan perasan, lembu-lembu di luar negara banyak yang tak lepas masuk. Maka sebab tu berlaku kenaikan pada harga lembu tahun lepas pada pengakhiran. Dekat-dekat dengan musim haji tu. Tak apalah, kita rancang awal je lah. Pihak surau kalau nak bantuan, saya boleh tolong cadang. Saya tak pandai. Saya boleh tolong cadang kepada beberapa orang yang dah memang toke-toke besar lah. Tuan-tuan deal lah dengan dia sendiri. Dia orang ni tak ada kepentingan nak tipu. Kalau takat 10-20 ekor tu tak padan. Sebab mereka dah ada beribu ekor dalam kandang yang transit. Saya pun tumpang macam itulah. Saya tak belah di tempat saya nah. Tempat yang saya belah di Tenang Agro Farm di Kuala Nerang. Kenapa saya belah di situ? Sebab saya tengok pejabat zakat Negeri Kedah pun buat di situ. Zakat Negeri Kedah dah banyak tahun dah ambil khidmat dia orang ni. Anak-anak Melayu, orang kita, orang Islam kita. Maka saya tak mau ambil risiko. Saya nak buat bisnes, saya tak mau ambil risiko. Saya nak kurangkan, maka saya cari orang yang dah memang zakat sendiri percaya. Mereka hantar report kewangan dan sebagainya. Okey ya. Semua duduk kat situ. Saya tak kerti tuan, buat lembu kambing ni tak kerti. Meleh pandai. Mau baring dia, aku tahu buat gano. Nak suruh buat benda lain tak pandai. Dapatlah murah sikit, tapi lembu tu besar. Sebab tu banyak sedikit. Buat umrah haji, banyak sedikit tipu. Apa sedikit yang selalu dia buat? Kita tengok harga iklan. Iklan dia kata apa? Jarak 80 meter daripada masjid. Banyak tak jumpa iklan macam tu? Banyak. Hakikatnya betul tak 80 meter? Sebab dari segi ukuran, untuk berjalan kaki dia tak boleh guna straight line. Untuk berjalan kaki, you tak boleh timbal dia sebagai straight line. Makna straight line ni apa? Dia tengok daripada map, dia ukur macam tu. Dia tarik panjang pembaris tu, dia tarik seketui 80 meter. Memang dapat 80 meter. Tapi untuk pejalan kaki, you tak boleh guna straight line. Ingat tu. Jalan kaki kita guna berjalan kaki ya. Dalam Google Map ni kan dia ada, dia bagi pilihan nak guna pejalan kaki ataupun motor ataupun kenderaan yang lain kan. Nah, gila tu tak apa. Lepas tu saya tegur kalau geng-geng motor saya kata, kalau you nak guna iklan 100 meter, 80 meter, you kena buat you kena verify that jarak. That range, you have to verify. Kalau tidak, iklan kita duduk pada koror, pada helah. Bila guna ayat 100 meter, 50 meter, orang jadi galak sikit nak pergi. Banyak kalau kita tengok yang sampai dekat Mekah, Madinah, barulah dia tengok. Dia kata, dia tanya ustaz, dalam iklan kata 100 meter tapi jarak jauh. Jauh. Kalau yang betul 100 meter ni saya rasa Safwah betul. Tahu Safwah tu kan? Keluar daripada Masjidil Haram, tuan-tuan tengok yang bawah, atas tu ada Al-Bait, KFC apa semua tu, yang tu 100 meter.
The rest yang belakang daripada kawasan Burung Merpati, Bukit Ajiat, yang tu semua lebih 100 meter, hati-hati. Jangan duk guna iklan tu. Saya hari tu saja. Memang saya pergi dan saya try. Jalan kaki tu saya kira berapa? Tiga tapak kaki lebih kurang lah. Kalau tiga jarak dekat tu jadi 1 meter. So saya kira berapa langkah. Sampai sana, Safwa hotel pun dah lebih daripada 100 anak kaki, maksudnya dah lebih daripada hampir 50 meter dah. Itu belum lagi masuk ke bilik hotel. Udah Ustaz, kami buat iklan tu untuk nak bagi mereka semangat. Tapi tak, semangat tak semangat pun jangan letak benda yang you tak ukur dengan betul. You tak timbang dia dengan baik. Sebab dia ada unsur penipuan. Cukuplah kalau kamu nak pakai iklan tu juga, buat jarak berdekatan. Jarak berdekatan. Jangan you claim yang you tak betul-betul verify. Kecuali memang pergi buat sungguh. Ada travel yang dia buat sungguh, tuan-tuan. Dia minta mutawif dia daripada keluar pintu masjid tu, pergi ke hotel kira berapa. Ada. Tapi kebanyakannya tak buat lah kot. Kalau yang mungkin menonton ni pun, tolonglah buat, tak ada masalah. Bukannya kena panggil surveyor pun. You ukur sendiri je. You keluar daripada pintu masjid, you jalan kaki pelan-pelan, pergi sampai ke hotel, kira berapa tapak kaki. Dalam tapak kaki itu bolehlah buat penilaian, buat calculation sikit. Senang je, tuan-tuan, jalan 10 langkah, tuan-tuan ukur tengok jarak daripada 10 langkah tu sampai ke mana. Contoh kalau saya, sini mungkin sampai ke sana. Berapa meter? 10 tapak kaki dapat 3 meter. So kalau 1000 tapak kaki kita dapat 300 meter. Selesailah. Jangan buat lebih kurang lah. Jangan buat. Batu saya letakkan syarat. Syarat ada satu umrah, travel umrah ni dia datang approach. Saya kata boleh tapi jangan letak jarak. Saya tak mau jarak. Hotel dia dekat, Safwa Hotel dengan Movenpick. Movenpick ni antara, kalau di Madinah tu, yang antara yang okey lah. Kebanyakan travel umrah kita guna. Saya tengok ramai yang urut maka dia dekat. Movenpick ni keluar daripada pintu belakang, jalan seberang satu jalan, kita akan nampak dah Movenpick Hotel. Tu pun bukan 100 meter. Lebih 100 meter nah. Sebab tu syarikat umrah tu dia setuju dan dia tak letak untuk saya macam ni, dia tak letakkan jarak dan sebagainya. Saya kata baru saya okey. Kalau tak cari orang lain lah, tak apa. Saya tak berhajat pun. Kalau nak minta, itu je syarat yang saya minta. Jangan letakkan jarak 50 meter, 100 meter. Bila pergi umrah, makcik-makcik tu kata, Ustaz, jauhnya Ustaz. Hari tu kata 100 meter. Mutawif kata apa? Ujian Allah. Tuan-tuan nak berani nak lawan ke? Tak berani lawan dah. Gila kat tanah haram nak cakap banyak-banyak. Kita pun tak apalah. Lelai senyap gitu. Nah, maka sebab tu ingat, takutlah pada Allah dalam setiap benda yang kita nak buat. Dan yang terakhir kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, benda yang kena ada kepada seorang manusia untuk dapatkan takwa, sentiasa minta pengampunan kepada Allah. Disebut dari riwayat baginda Nabi SAW sendiri, akan minta ampun kepada Allah di antara 70 hingga 70 hingga 100 kali setiap hari kewajipan Nabi akan buat. Seorang manusia yang tak berdosa, yang tak pernah buat salah pun, kalaulah 100 kali, takkanlah saya dengan tuan-tuan ni yang duk buat dosa, ya Allah, tak tahulah banyak mana. Mata kita tengok benda haram, mulut cakap benda haram, telinga dengar perkataan yang haram, tangan dan kaki sampai di tempat yang haram. Ya Allah Rabbi. Maka ambillah ruang dan kesempatan, banyakkan istighfar. Duduk dalam kereta, keluar kereta, duduk nak masuk rumah. Astaghfirullahalazim. Kata Imam Hasan Al-Basri, dia kata, kalaulah aku mengetahui satu je daripada istighfar yang aku ucapkan Allah terima, nescaya aku akan buat kenduri satu negeri aku panggil. Nak sahabat kata seronoknya dia, kalaulah dia tahu satu istighfar astaghfirullahalazim tu, Allah maklumkan, kata Allah terima pengampunan, Allah terima permohonan nak minta ampun tu. Dia kata kalau satu je yang aku buat tu Allah terima, ya Allah Rabbi, aku akan buat kenduri satu negeri nak buat, kata seronok. Tak suruh tanyalah berapa banyak istighfar, kalaulah ulama-ulama besar ni,
Peribadi saya pernah jumpa seorang ulama yang besar dan waliullah lah. Namanya Syekh Taib Al-Makki pada tahun 2012. Waktu tu saya ingat lagi, saya pergi dengan 3 orang. Saya pergi dengan arwah Ustaz Murtada, saya pergi dengan Ustaz Amri, Ustaz Amri Nasrun. Waktu pergi tu, Allah masalah, dia umur dalam 90 lebih. Orang panggil Tok Chair. Dia Syekh Tayyib Al-Makki ni dia hidup di Mekah dekat 70 tahun. Dia tak makan nasi, dia makan gandum sebab dia nazar dulu waktu muda dia bernazar kalau dia sapat pergi Mekah dia tak mau makan nasi dah. Dia makan gandum je lah seumur hidup dia. Sampai dia meninggal lah. Dia meninggal bawa banyak 4-5 tahun lah. So waktu pergi jumpa dengan dia, Allah tunjukkan satu bentuk yang kami tengok depan mata. Tuan-tuan tahu tak, dia usung kayu yang beratnya beratus kilo dengan umur dia 90 tahun. Dia alihkan kayu. Dia tengah huraikan rumah-rumah, dia buka kayu. Rumah lama lah, rumah pusaka, dia buat seorang. Waktu kami sampai, saya Ustaz Murtada dengan Ustaz Amri, kami sampai tu tinggal 2 batang. Tinggal sebatang je kayu. 2 atau 1 batang. Last. Dia dah asingkan dekat berpuluh kayu lah sebelah. Kayu yang sama. Lepas tu kami macam, bila tinggal lagi sebatang tu, kami tanyalah Tok Syekh. Kami kata, Syekh, kami tolong buat lah sebab tinggal sebatang lagi je. Syekh kata, tak apa. Biar dia buat lah. Lepas tu kami minta. Kami tanya, dia siapa yang duk asing buat seorang ni? Dia kata buat seorang-seorang. Tak ada siapa tolong. Jadi kita duk bayang kayu tu tak berat lah. Saya mula-mula pergi, arwah Ustaz Murtada dulu pergi, dia nak angkat tak boleh. Dia kata tak gerak ni. Dia panggil saya Isra, tolong Ustaz. Saya pergi 2 orang pun, tuan-tuan boleh angkat, tapi Allah Rabbi. Ustaz Amri tolong, 3 orang baru boleh angkat sebatang. Kami duk bayang macam mana berpuluh batang dia angkat seorang. Bila kita tanya, dia kata tak ada siapa tolong. Dia kata dia boleh Tok Chair buat pelan-pelan je. Tak ada siapa ligan pun, kita buat seorang-seorang gitu. Menengung kami 3 orang, umur waktu tu semua. Arwah Ustaz Murtada waktu tu umur dalam 28, buat tahun 2012 dia umur apa tu? Dia baru umur 20, awal 20-an. Dalam 23, 24. Saya baru umur 19 waktu tu. Saya ingat, tahun tu saya baru nak kahwin. Saya baru umur 20, arwah Murtada umur 24. Ustaz Amri umur 26. Beza berapa tahun? 27. So muda-muda lah kalau tengah ikut ni, tengah duk kuat lah. Tuan-tuan, kami 3 orang baru boleh angkat. Dia angkat berpuluh batang dah seorang. Umur 90 tuan-tuan. Tuan-tuan ni hak organ ke apa ni? Tok Chair ni, Syekh Tayyib Al-Makki, nanti saya tengok dekat Google ada. Sejarah dia tulis kehidupan dia tu. Syekh Tayyib Al-Makki. Di Kuala Pegang, di Baling. Dia ni, waktu kami pergi di rumah dia tak ada tilam, tak ada bantai. Dia tidur atas, macam ni, simen punya, kan simen yang keras tu, satu bekas, 50 kilo tu, dia keraskan. Memang sengaja dia keraskan, dia jadikan sebagai bantai. Bila tanya kenapa, dia kata tak boleh tidur selesa sangat. Sebab dia kata nanti akan kurang ibadah. La ilaha illallah. Dia pandang tu. Bukan salah, tuan-tuan pergi buang katil, tuan-tuan pula. Tak payahlah, maksudnya tuan-tuan nak rehat, buat ibadah. Tapi dia nak fokus kepada hidupnya dengan ibadah. Bukan dia tak ada duit, dia ada duit. Kerajaan Arab Saudi bayar dekat dia sebab dia menetap di Mekah, dia dah dapat PR sana dan kerajaan bayar dia untuk duduk. Bukannya duduk saja. Jadi waktu sampai di rumah ni, dia ada satu tasbih panjang, tasbih tu. Saya duduk di tempat saya duduk ni, tasbih dia sampai ke pintu tu, panjang dia. Saya tanya dia, Tok Chair, kenapa panjang sangat ni? Dia kata wajib nak tebuih diri setiap hari kena La ilaha illallah 5,000 kali. Dia kata pada dia, wajib ke atas dia, hak dia dengan Allah, wajib dia kena buat 5,000 kali. Lebih itu adalah sunat. 5,000 kali, tuan-tuan. Kita semayang subuh tadi, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 99 kali itu pun rasa macam terbang dah. Dua rasa baik dah kita ni.
Sebab tu kata mereka ni makanannya adalah zikir. Kalau tuan-tuan ada baru ni isu berkaitan dia kata Syekh Zainul Asri duk cakap selawat. Bila dia jadi kelaziman dalam diri, dia akan buat secara tak sengaja. Memang daripada muda lagi Syekh Zainul Asri memang macam tu. Bukannya dia buat-buat. Tuan-tuan tanya orang yang dah biasa duduk dengan dia. Dia memang mulut dia daripada zaman muda. Kalau kata muda-muda, kalau law nak buat-buat, zaman muda lagi dia kena berlakon dah. Tapi dah menjadi kebiasaan pada mulut, maka setiap benda yang ada delay sikit je, dia akan selawat. Masuk ada benda yang, bila terceramah ni, kadang-kadang ada point yang mai, ada benda yang tak mai. Yang tak mai tu terus dia sulam dengan selawat. Kalau nak marah, mujur dia selawat kalau dia buat benda lain. Patutnya, kalau kita tak boleh nak buat, terus duduk marah. Bukan ada larangan pun. Duk banding dengan sahabat tak pernah buat macam tu, tak ada masalah. Sahabat dah tentu-tentu dah syurga, hak kita ni tak tentu lagi ni. Kalau kita setiap kali dalam seminit boleh duk selawat sekali, sehari dia berapa ratus minit, ada juga selawat kita nak. Usahalah untuk buat. Kalau tak boleh nak buat, jangan halau orang. Bawa balah di belakang. Maka banyakkan istighfar. Imam Hasan Basri kata seronok dia kalau dia boleh istighfar, dia tahu satu je yang Allah terima pun dah seronok macam tu. Dia kata wajib 5,000 untuk tebus diri saja. Ya Allah. Tak tahulah sehari banyak mana dia zikir. Kerana zikir tu bukan penentuan kita baik. Tapi orang yang baik insya Allah dia akan berzikir. Zikir bukan penentu orang tu wajib jadi baik. Tetapi insya Allah orang yang baik, insya Allah wajib ke atas dia akan banyak berzikir. Zikir ni apa? Banyak. Astaghfirullahalazim tu zikir. Subhanallah tu zikir. Apa jua benda yang membesarkan diri kepada Allah, membesarkan Allah dalam hidup kita, mengingati Allah dan Rasul, itulah zikir. Ini dengan khususkan, saya amal dengan zikir ni Ustaz, zikir ni yang paling baik sekali. Tak, kita tak tahu di sisi Allah tu mana yang paling baik. Ulama boleh susun dan kita boleh ambil daripada hadis Nabi. Nabi sebut apa? Afdal zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah ataupun kalimah tahlil. Itu memang tak ada siapa boleh petikai dah. Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, man akhiran la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya mengucap pada kalimah Allah, Nabi kata dijamin masuk syurga. Kita boleh usahalah ke arah-arah tu. Tapi buatlah apa jua benda yang melibatkan membesarkan Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Jadi 3 benda ni mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan kebaikan. Yang pertama, buat apa yang Allah perintah. Yang kedua, tinggal apa yang Allah larang. Dan yang ketiga, memperbanyakkan istighfar siang dan malam. Carilah ruang. Walaupun kita tahu setiap hari kita buat dosa, walaupun kita tahu kita mengulangi benda yang sama, tapi tetaplah agar kita beristighfar. Mudah-mudahan daripada ruangan istighfar kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan dan memberikan kebaikan insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas kelemahan di atas kedaifan ilmu yang saya bercakap, saya ambil ruang dan kesempatan tuan-tuan, pergilah cuba tanya dengan pihak surau, masih ada ruang kosong untuk korban. Kalau ada, tuan-tuan join sekali dengan pihak surau ataupun kawasan yang terdekat dengan tuan-puan. Saya tak anjurkan tuan-tuan buat di tempat yang lain. Ikut agama lah senang. Dia afdal untuk buat di tempat yang tuan-tuan boleh urus. Saya ulang ni, tuan-tuan boleh tengok. Sunat nak tengok binatang korban, tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan boleh bantu urus walaupun tak banyak, boleh main main potong-potong, cincang-cincang ataupun main tengok saja, main basuh perut, main basuh ni pun okey dah tuan-tuan. Ataupun datang tengok pun saja, tak apa, dapat pahala dah. Dan yang ketiga, tuan-tuan boleh tolong edarkan, jangan balah kemu seorang. Penuh petik air sampai setahun. Sebab apa? Tamak punya pasal. Ambil sekadar dalam mazhab Syafi'i, sunat kita makan berapa? 1/3. Yang selainnya kita sedekah atau berbagi ke orang. Jadi saya rasa di kawasan Kuala Terengganu ni pun banyak, ataupun di kawasan Terengganu tu sendiri banyak lagi ruang-ruang tempat yang kita tengok orang yang mungkin tak sempat rasa sebelum-sebelum ni, kita buatlah. Afdalnya dalam lembu korban yang paling baik, yang paling besar, yang paling banyak daging. Baik, dah cukup syarat tu, apa lagi? Di antaranya lagi warna. Warna yang paling baik dalam kitab sebut warna putih. Nombor 1. Lepas tu dia pergi warna yang kedua, dia datang kepada warna kuning.
kuning yang nak pergi ke putih. Lepas tu kalau tak ada juga, barulah dia berpindah kepada warna yang lain, kelabu ke warna lain, last sekali warna hitam. Maksudnya kalau ada pilihan, sebab tu kena pergi tengok. Kalau ada pilihan, lembu ni dah besar cukup syarat, alhamdulillah. Warna pula, pilih warna yang paling putih. Ada sabit tak apa? Memanglah kita sebuah tu. Bukan diskriminasi. Oh, gitu kata ustaz, kalau ustaz jadi lembu bukan tak laku dah. Buat macam mana tinta gelap. Nah, ini aturan. Jangan duk kata, oh dia tak wajib pun. Tapi batu kata sunat, kita tengok kita boleh susun semua tu. Nah, paling baik daging yang paling banyak. Kalau di antara satu bahagian lembu dengan seekor kambing, pilih seekor kambing. Tapi naklah kambing duk buat semua dah, nak buat lembu juga, boleh tumpang bahagian, tak ada masalah. Ambil yang paling besar. Jangan cari yang paling kecil. Malu kita nak ibadah, cari yang paling cak ayam. Syurga nak yang paling tinggi. BRIM nak nombor 1. KWSP nak batch yang pertama. Maka usahalah, mudah-mudahan Allah bagi manfaat dan kebaikan yang baik daripada Allah, kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan saya doakan semua yang ada pada pagi ini boleh buat korban di kawasan masing-masing, agar kita boleh tengok, kita boleh urus dan kita mampu untuk hantar. Kalau kita tak mampu nak buat dengan cara yang ni, kita usahalah tahun depan kita dah mula start daripada hari ni, simpan sehari RM2. Maka insya-Allah tahun depan kita akan dapat RM700 lebih, cukup untuk kita mengambil satu bahagian sekurang-kurangnya. Tidak ada alasan yang adalah orang yang sentiasa membina alasan, mencari alasan untuk dia menafikan hak ibadah dalam kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yakafi'u mazidah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, Ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Ya Allah, Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi ini, tangan yang banyak buat dosa, yang buat maksiat. Ya Allah, Ya Allah, kalau kau tak ampunkan kami, Ya Allah, kami takut kami akan diazab dengan azab yang pedih. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Allah yang memandang kami dengan pandangan rahmat-Mu. Ya Allah, Ya Allah, ada dalam kalangan kami yang hadir hari ini yang sakit, kau sembuhlah penyakit-penyakit kami. Ada dalam kalangan kami yang sedang bermusafir, kau tunaikanlah hajat-hajat kami. Ada dalam kalangan kami yang sedang melakukan maksiat, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami. Yang masih makan harta yang haram, riba, rasuah, syubhah, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami. Ya Allah, Ya Allah, pada kami yang masih ada mak dan ayah, kau permudahkan urusan untuk kami berbaik dan berbakti kepada mereka. Ya Allah, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepadamu Ya Allah, agar pada kami yang hadir hari ini semua dapat mengambil bahagian korban bagi yang berkemampuan. Ya Allah, kalau kami tak mampu sekarang, Ya Allah, maka kau izinkanlah dapat kami buat penyimpanan bermula daripada hari ini sampailah tahun depan. Ya Allah, agar sekurang-kurangnya dalam kehidupan kami dapat kami ambil satu bahagian sebelum kami mati. Ya Allah, Ya Allah, malu kami boleh beli banyak pada urusan dunia, kami boleh makan dengan makanan yang mewah-mewah, tapi kami tak boleh mengambil bahagian korban. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.